Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, akan berkongsi dengan anda di dalam subjek Sains Sukan tingkatan 4 untuk bidang 1 iaitu pengenalan sains sukan dan pengurusan sukan. Pada kali ini akan dibincangkan tentang unit 1.3 iaitu pengurusan dan pengelolaan pertandingan sukan. Pada akhir unit ini, murid akan dapat mentakrifkan pengurusan dalam sukan dan menerangkan jenis-jenis sistem pertandingan dalam sukan. Baik, kita tengok dulu sub tajuk pengurusan dalam sukan. Okey, pengurusan sukan yang baik dapat memberi impak kepada prestasi atlet. Proses pengurusan sukan yang diurus dengan cekap dan profesional sebenarnya mengandungi unsur-unsur sains. Decency et al. 1990 mendefinisikan pengurusan sukan sebagai sebarang gabungan kemahiran yang berkaitan dengan perancangan pengelolaan, pengarahan, pengawalan, pengurusan bajet, kepimpinan dan penilaian dalam konteks sesebuah organisasi atau perkhidmatan berkaitan dengan sukan. Menurut Aman 2006, pengurusan sukan boleh didefinisikan sebagai satu proses mencari cara menentukan tanggungjawab dan mengendalikan sumber fizikal dengan merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal satu perjalanan untuk menggerakkan sesuatu organisasi sukan bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kesimpulannya adalah untuk pengurusan dalam sukan, ia merupakan proses mengurus dan mentadbir segala yang berkaitan dengan sukan melalui proses perancangan, pengelolaan, pengarahan, pengawalan dan penilaian. Info di sini, mengurus ialah mengendali dan menyelenggara sesuatu perkara supaya teratur dan sempurna dalam perjalanan sesuatu program. Manakala mentadbir pula ialah mengelola, mengarah dan melaksanakan aktiviti. Okey, kita tengok dulu satu pengurusan sistem pertandingan. Sistem pertandingan kalah mati. Ada dua iaitu kalah mati sekali dan kalah mati dua kali. Untuk liga pula ada sistem pertandingan Liga 1 kumpulan, Liga 2 kumpulan, Liga 3 kumpulan dan Liga 4 kumpulan. Okey, kita akan fokus pada sistem kalah mati pada kali ini. Sistem pertandingan kalah mati ialah satu sistem pertandingan yang membolehkan peserta yang menang terus mara ke peringkat seterusnya dan peserta yang kalah tersingkir. Statement ini oleh Wee 1994. Proses pertandingan kalah mati akan berterusan sehingga terdapat seorang peserta atau satu pasukan bergelar juara. Okey, mari tengok dulu. Ciri-ciri sistem kalah mati yang pertama di sini adalah masa untuk menyelesaikan pertandingan singkat, bilangan penyertaan banyak, bilangan kemudahan yang kurang, bilangan pegawai sukan yang terhad, ini masuk pengurusan pengadil semualah. Okey, peruntukan keuangan terhad. Ini adalah ciri-ciri di mana sistem kalah mati digunakan. Kalah mati sekali, peserta atau pasukan yang telah kalah sekali terus terkeluar daripada pertandingan. Separuh daripada bilangan peserta akan terkeluar apabila tamat pusingan pertama. Dalam pertandingan kalah mati sekali, penyusunan jadual pertandingan adalah lebih mudah sekiranya pasukan yang mengambil bahagian adalah dalam angka kuasa 2 iaitu 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Sekiranya 16 pasukan bertanding, maka tiada peserta menunggu. Sekiranya 17 peserta bertanding, maka pertandingan kalah mati sekali ini melibatkan peserta menunggu ataupun yang kita panggil sebagai bye. Bagi pertandingan yang mempunyai 17 peserta, bilangan peserta menunggu iaitu bye adalah 1. Okey. Untuk mengira bilangan peserta menunggu, cari kuasa 2 yang lebih besar dan terhampir dengan bilangan penyertaan. Okey, ingat
cari kuasa 2 yang lebih besar dan terhampir dengan bilangan penyertaan. Bilangan kuasa 2 yang hampir ditolak dengan bilangan peserta yang bertanding. Okey. By terdiri daripada peserta yang menjadi johan, naib johan, tempat ketiga dan tempat keempat dalam pertandingan sebelumnya. Ni istimewanya by. Okey. Contoh situasi, satu pertandingan badminton bergu lelaki yang melibatkan 25 pasukan telah diadakan di Dewan Sekolah anda. Jangka masa pertandingan adalah bermula dari jam 8 pagi hingga 6 petang yang melibatkan satu hari sahaja. Terdapat 2 gelanggang yang boleh digunakan. Okey, ini contoh situasi. Kalau nanti pun akan keluar soalan pun macam ni. Okey, mari tengok langkah pelaksanaan. Okey, yang pertama, tentukan bilangan pasukan. Kita bagi dia nama N. So, ada 25. 25 di sini. So, N adalah 25. Tentukan jumlah semua perlawanan. N tolak 1. Jadi, 25 ditolak 1. Jadi, 24 perlawanan semua sekali hingga final. Kirakan jumlah by dalam perlawanan. Kuasa 2 terhampir tolak N. So, sini 2 kuasa 5. Sebab saya sini ambil 32. Yang lebih besar daripada N. Dan terhampir. So, 32. Jadi, ada 7 by. Ada 7 bergu yang akan by pada pusingan pertama. Okey. Ni contoh pengiraan by lah. Angka kuasa 2, 2, 4, 8, 16. Jumlah pasukan bertanding. Kalau 2, tak ada by. Kalau 3, ada 1 by. Kalau 5, ni 8, ada 3 by. Kalau 12 saja, ni 16, ada 4 by. Baik. Ni jadual sistem kalah mati. Tadi kita kira ada 24 perlawanan, betul? So, dah kira sini, ni nampak ni. 24 perlawanan. Ni, final. So, johan. So, cara susun by tadi ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Cara nak susun by nanti saya beritahu kemudian. Okey, tapi ini dah jadual untuk sistem kalah mati tadi yang ada 25 pemain bergu lelaki. Pada pendapat anda, berapakah jumlah maksimum peserta menunggu dalam satu pertandingan? Ini boleh jawab sendirilah dengan apa guru anda. Okey, kalau ada handphone ada kod QR ni boleh scan sini. Okey, untuk nak tahu lebih lanjut tentang by. Okey, kelebihan sistem dengan kalah mati. Oh, tadi tak ada Baik, kejap. Untuk by di sini tempat sini by semestinya adalah pemain pilihan pertama kejohanan. Bawah ni pemain pilihan kedua kejohanan. Okey, untuk di sini sebab ni kita bagi 2. Di sini adalah pemain keempat pilihan kejohanan. Di sini adalah pemain ketiga pilihan kejohanan. Yang lain ni bebas lah. Okey, tapi letak biar macam ni lah. Okey, ini adalah posisi yang tepat. Okey. Kelebihan sistem kalah mati sekali ni adalah yang pertama adalah formatnya mudah difahami. Okey. Boleh melibatkan ramai peserta, memerlukan bilangan perlawanan yang sedikit, tidak memerlukan kemudahan gelanggang atau padang yang banyak, menjimatkan masa dan perbelanjaan, tidak memerlukan pegawai sukan yang ramai dan boleh menentukan pemenang dengan cepat. Itu kelebihan dia. Kita tengok pula kelemahan dia. Peserta yang kalah akan terus tersingkir walaupun dia adalah pemain ranking nombor 1 dunia. Benda ni dah banyak kali berlaku. Pemain pilihan pertama dan juga pemain ranking nombor 1 dunia, dia kalah pada pusingan pertama dan terus tersingkir. Pemenang tidak semestinya peserta terbaik.
Ya, betul. Kadang-kadang pemain tu underdog orang panggil. Hari tu dia cantik. Sampai dia punya perform dia. Menang semua sampai ke final. Ketiga, peserta tidak dapat mempamerkan bakat atau keupayaan sebenar. Maksudnya tak sempat. Istilah yang kita panggil adalah belum panas. Dah kalah. Separuh daripada peserta disingkirkan selepas pusingan pertama. Okey, dalam kumpulan kecil, lakukan perbincangan untuk selesaikan masalah mengira baik. Okey, cubalah. Ni yang masuk 12, 17, 21, 29, 32 dan 38 peserta. Cuba belajar di sini. Gunakan tadi tu kuasa 2 tolak dengan sini. Jadikan kuasa 2 yang lebih besar dan terhampir dengan setiap nombor ini. Okey, kita balik pula pada kalah mati 2 kali. Sistem pertandingan ini memberi peluang kepada setiap peserta atau pasukan untuk bertanding sekurang-kurangnya 2 kali sebelum tersingkir daripada pertandingan. Peserta yang kalah masih berpeluang menjadi johan dan hanya tersingkir apabila mengalami kekalahan kali kedua. Peserta yang menang di peringkat awal akan menuju ke kanan, manakala yang kalah akan ditempatkan di sebelah kiri. Contoh situasi, satu pertandingan pingpong yang melibatkan 8 peserta akan diadakan di Dewan Sekolah anda selama 1 hari. Pertandingan bermula pada jam 8 pagi hingga 5 petang dengan menggunakan 2 meja pingpong sahaja. Cuba anda kira bilangan bay, bilangan pertandingan dan lakarkan jadual pertandingan sistem kalah mati 2 kali. Okey, ini dia punya langkah dia. Okey, sama juga tadi, bilangan peserta tu N. So, tadi N adalah 8. Jumlah semua perlawanan. Jumlah perlawanan minimum 2N tolak 2. 16 tolak 2. So, tadi 2 kali 8. 16 tolak 2, 14. Jika hadiah yang disediakan untuk johan dan naib johan sahaja. Yang bawah ni, jumlah perlawanan maksimum 2N tolak 1. So, 16 tolak 1 ada 15 perlawanan. Jika hadiah yang disediakan johan, naib johan dan tempat ketiga. Maksudnya tadi yang satu tadi tu, ini 14, ini tadi 15. Yang 15 ni adalah game tempat ketiga dan keempat. Kirakan jumlah bay. Kuasa 2 yang terhampir tolak N. So, 2 kali 3, 8. 2 kali 3, 8. 8 tolak 8, 0 bay. Semua langkah ini kena buat jika ianya berada dalam soalan essay. Okey, ingat. Ini dia punya formula. Ini contoh jadual. Okey, ada garis tengah ni. Ni yang sebelah kanan ni adalah yang tadi mula-mula. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peserta. Okey, kita andaikan di sinilah. Andaikan sini Okey, andaikan sini yang menang 2. 1 lawan 2 yang menang 2. So, kalah 1. Right? Okey, yang kalah ke kiri, yang menang ke kanan. Yang sini 3. 3 yang menang, 4 yang kalah. So, 1 lawan 4. Okey, 5 dengan 6, 5 menang, 6 kalah. Okey, 7 dengan 8, 7 menang, 8 kalah. So, sini macam biasalah. 2 lawan 3, 5 lawan 7. Dan seterusnya macam biasalah. Okey, sini pula 2 lawan 3, 2 menang. 3 tewas. 3 akan cross ke bawah. Nampak sini. Okey, 5, 7, 5 menang. 7 yang kalah, 7 dia langkah ke atas. Dia mesti cross. Okey. Ni kita biar dulu. Kita tengok sini dulu. 2 dengan 5, 2 menang. 5 pula kalah. 5 ke mana? 5 ke sini. Kenapa situ Okey, baik. Tadi sini adalah pusingan pertama. 1, 4 pertama, 6 pun pertama, ni 2, 3. Okey. So, takkan dia nak duduk di bawah sini. So, dia mesti pergi ke next round. So, dia di sini. Petak dia. Sini pun dah apa second round. Dia pergi ke sini. 2 dengan 5 ni, 5 dah masuk ke round yang ketiga. So, dia pergi ke sebelah sini.
Buat sini lah. 5. Okey. So ni tadi macam biasa 2 dengan 5, 2 menang. Okey, kira kalau ikutkan tak ada tadi jadual ni dah kira juara. Asal tapi pasal main 2 kali. Okey. 3. Okey, ni tadi 6 1 4 1 menang. 4 dah kalah kali kedua. 1 di sini, 1 di sini sudah 2. So dia dah tersingkir. Okey, ni tadi 6 dengan 8. 6 kalah 2 kali dah. 1 2 6 tersingkir. So 8 sini akan lawan dengan 3. Ni tadi keluar. Tarik bawah. 1 lawan dengan 7. Ni 7 naik atas. Okey, 1 dengan 7, 1 menang. 7 dah kalah 2 kali. 1 2 dah tersingkir. 3 dengan 8, 8 menang. 3 dah kalah 2 kali. 1 2 dah boleh balik. So 1 dengan 8. 8 pun dah kalah 2 kali. 1 2. Okey, dah balik. Tinggal 1. So ni tadi 5 ni ada sini. Ni dah masuk highlight, dah masuk apa next level. So 25, 5 kalah kat sini. 5 akan lawan 1. 1 menang. 5 dah kalah 2 kali. 1 2. So 1 akan berlawan dengan 2 untuk juara. 2 lawan 1. 1 pula boleh menang. Okey. Kenapa ada wujud garisan ni? Siapa tahu? Okey. Oleh kerana 2 baru tadi dah main, dia menang, dia kalah di sini. Jadi dia baru kalah sekali. Itulah kelebihan dia. So dia minta repeat game lawan dengan 1. Ni ada 1 lawan 2. Tadi 2 lawan 1. 1 menang, 2 minta ke bawah. 1 lawan 2. Ditakdirkan 1 juga menang. So 2 dah kalah 2 kali. Ini dah dia contoh jadual kalah mati 2 kali. Okey, kita ambil soalan lain pula. Kalau 1 lawan 2, okey, kalau di sini kalau 2 lawan 1, sini 2. Adakah 1 boleh repeat? Tak boleh lah. Line ni dah tak wujud. Tak ada. Okey. 1 lawan 2 sini pula. Ni ambil yang sama. Tapi 1 dan 2, 2 menang. Adakah 1 boleh repeat? Tak boleh. Sebab dah kalah 1, dah kalah 2. Okey. Harap faham lah. Kalah mati 2 kali. Okey. Kelebihan sistem kalah mati 2 kali. Yang pertama, memerlukan bilangan padang ataupun gelanggang yang sedikit. Penentuan peserta pilihan tidak perlu. Peserta yang kalah sekali masih berpeluang untuk jadi johan. Memilih pemenang sebenar. Dan membolehkan peserta bermain sekurang-kurangnya 2 kali sebelum tersingkir. Macam tadi peserta yang pakai 1 tadi tu. Dia akhirnya bergelar juara. Tapi kalah pada first round. Okey. Kelemahan dia pula, sekiranya banyak permainan akan menimbulkan masalah jika berkurangan gelanggang atau padang. Jadi bila kurang tu akan susahlah pada organizer nak buat game. Jadual pertandingan kompleks dan mengelirukan. Memanglah sana cross ni cross kalau ada pasukan yang tak tahu, dia akan jadi isu. Memerlukan banyak pusingan, tidak menggunakan kemudahan secara optimum dan mengambil masa yang lebih panjang berbanding dengan kalah mati sekali. Sebab tu sistem ni di tempat kita jarang digunakan. Okey, kalau sekadar untuk suka-suka memang jarang untuk digunakan. Okey, sebab tu kita pun jarang dengar kalah mati 2 kali. Okey, mari kita lihat apakah set-set soalan yang boleh keluar untuk soalan bab ini. Okey, yang pertama, dia ambil contoh sini lah. Berapakah bilangan perlawanan yang perlu disempurnakan dalam pertandingan badminton yang melibatkan 36 peserta? So, di tepi ni buatlah satu sikit calculation. Kira-kira berapa? Okey, berapakah perlawanan? Okey, untuk soalan struktur, satu pertandingan badminton gunakan sistem kalah mati 2 kali. Sebagai AJK pertandingan, anda dikehendaki menghasilkan format jadual pertandingan. Buat tadi lah, lukiskan tadi yang bentuk apa tadi graf tu. Buat yang tu, 2 markah. Nyatakan 2 kebaikan dan 2 kelemahan 4 markah. Okey.
Okey, itu saja. Sekian terima kasih. Jumpa lagi. Bye.